Zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Wanita Hari Ini. Okey, yang bersiaran secara langsung pada tarikh 14 September 2023. Hari ini hari Khamis bertemankan saya Uyana Arsyad dan pasangan saya Fiza Sabsyahan. Okey, dan kita harapkan anda penonton-penonton walaupun di mana anda berada ataupun apa yang anda lakukan sekarang ini, insya-Allah semoga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini. Tapi macam biasalah Yana, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda penonton kerana terus menjadikan kami Wanita Hari Ini sebagai siaran anda di tengah hari, secara langsung di kaca TV ataupun di Tonton HD ataupun di Facebook WHI TV3. Bercakap pasal Facebook, anda semua dah follow ke akaun-akaun social media kami? Ada Facebook, TikTok, Instagram. 3 lah kan? 3, betul. Kalau ada sebarang cadangan ke yang nak diberikan, kalau nak tengok keletah abang long kita, Kak Ngah kita, Kak Cik dan semua, bolehlah follow kami di akaun TikTok khususnya dan juga Instagram juga Facebook. Dan kalau anda rajin-rajin komen tu, Kak Min kita memang rajin nak reply anda punya komen-komen di sana. InsyaAllah akan terus kami menyantuni anda. Tapi kan Uyana, kalau dalam kita menyantuni orang di sekeliling kita ini, setiap hari kita harus mendidik diri kita untuk melakukan kebaikan. Bangun pagi kita kena gosok gigi. Betul. Kena bersyukur kan? Ya, kena betul. bersyukur. Kemudian kita lakukan kebaikan yang mungkin kita boleh lakukan di dalam rumah dahulu. Mungkin pagi-pagi kita buatkan sarapan untuk ibu kita ke, untuk macam mana, untuk suami, betul tak? Kan? Ataupun kalau kita mungkin ada jiran-jiran kita yang duduk, ibu ataupun ayah mereka yang duduk berdua saja, kita mungkin boleh berikan sarapan dan hantar kepada mereka. Betul. Dan bercakap tentang membuat baik ni kan, banyak sebenarnya yang kita boleh lakukan dan tanpa mengeluarkan orang kata duit yang banyak pun. Dengan senyuman pun kita dah bersedekah sebagainya. Tetapi hari ini kita juga nak menggalakkan anda semua, sekiranya ada yang ingin memberikan sumbangan, bolehlah sumbangkan ke tabung bersamamu. Jadi apa kata sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Kajang Selangor. Halimah Hassan, 61 tahun, adalah bekas atlet Paralimpik negara dalam sukan bowling padang. Halimah banyak memenangi pingat daripada pelbagai pertandingan Paralimpik dalam dan luar negara. Suami Halimah, Abdul Jalal bin Abdul Aziz, 61 tahun, juga seorang atlet Paralimpik dalam sukan pingpong. Namun semuanya itu hanya tinggal kenangan. Makin susahlah dengan keadaan Pak Cik macam ni kan. Memang terasa lah. Memang terasa sangat. Kadang-kadang bagi dia minum sehari sekali. Sepatutnya kalau dia tak makan, Cik kena bagi sehari 3 kali. Pagi, tengah hari dengan malam. Jadi terpaksa jatuh. Itu pun kalau 6 skop tu, Cik terpaksa buat 4 atau 3. Itulah dia. Kalau kita mungkin ada kelapangan ataupun kita ada rezeki yang lebih, apa kata sama-sama untuk kita hulurkan bantuan kita kepada mereka yang memerlukan, dan anda boleh hulurkan sumbangan anda ke tabung bersamamu di nombor yang tertera tadi. Betul. Baik, itu berkenaan dengan tabung bersamamu. Dan untuk hari ini ada. Sakit perut. Okey ke ni? Ada. Tapi bukan. Tadi tu senggugut. Okey. Dan hari ini kita nak berkongsi tentang topik senggugut dan juga kaitannya dengan kanser ovari. Kalau cakap tentang senggugut ni, adik-adik, ibu macam alah senggugut biasa je. Normal lah tu. Setiap yang melalui fasa daripada anak gadis ke dewasa menjadi seorang wanita pasti akan melalui proses senggugut dan sebagainya. Dan hari ini kita nak membincangkan tentang bagaimana sebenarnya senggugut ini berbahaya ataupun tidak. Kalau berbahaya itu, apa antara faktor-faktor ataupun risiko-risiko yang akan dihadapi oleh seseorang itu. Dan mungkin anda boleh kongsikan juga pengalaman anda ataupun sebarang persoalan yang ingin anda kongsikan bersama dengan panelis kami. Anda boleh hantarkan di platform media sosial kami yang telah pun tertera di kaca TV ketika ini. Sekejap lagi kita akan kupas dengan lebih lanjut lagi tentang senggugut dan kaitannya dengan kanser ovari. Okey, bersama dengan tetamu kita di studio. Jadi tapi sebelum tu, kita saksikan dulu bingkisan TikTok. Ini dia. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Senggugut adalah kesakitan yang dialami oleh wanita di bahagian bawah perut atau pelvis semasa datang haid. Keadaan ini sedikit sebanyak akan mengganggu kepada aktiviti harian sama ada persekolahan maupun rutin pekerjaan. Akibat kontraksi rahim yang berlaku sebelum atau semasa kitaran haid itu berlangsung, senggugut juga mungkin akan menyebabkan rasa sakit dan tidak selesa di bahagian rahim dan juga pelvis. Kekerapan mengalami kesakitan ini juga dikatakan boleh mengakibatkan penyakit lain seperti endometriosis, sis dan juga kanser ovari. Benarkah senggugut musuh wanita ketika datang bulan? Dan adakah benar ianya juga boleh mengakibatkan penyakit yang lebih teruk seperti kanser ovari? Itu dia tadi sedikit laporan berkaitan tentang topik kita hari ini, iaitu senggugut dan juga kaitan dengan kanser ovari. Kita kongsikan dari awal tadi tentang senggugut ini, Uyana, dan kira-kira rata-rata ramai dalam kalangan masyarakat kita yang mula merasai senggugut apabila mereka telah pun datang bulan. Sampailah ke fasa mereka menopause. Tapi sejauh mana datang bulan ataupun senggugut ini boleh memberi kesan ataupun impak dalam kehidupan seharian kita, ini yang kita nak kongsikan. Betul. Dan ada orang kata kalau sebelum kahwin tu senggugut teruk, lepas kahwin tu senggugut tu cing. Ya ke? Betul ke? Ini kita nak tanya tetamu kita. Pertama sekali, saya perkenalkan kita bersama dengan Dr. Muhammad Faizal Ahmad yang merupakan pakar reproduktif dan onkofertility Pusat Reproduktif Dermaja HCTM UKM. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih kerana jemput saya sekali lagi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita. Dan kita juga bersama dengan Puan Nurul Izzah Mat Zain yang merupakan pesakit endometriosis. Puan, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih TV3 dan Dr. Faizal kerana memberi peluang Alhamdulillah. untuk share experience. Terima kasih kembali kepada Puan. Semoga dapat memberi manfaatnya, Uyana, ya. Okey, Doktor, sebagai pembuka tirai perbincangan kita pada hari ini, mungkin kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita cakap tentang senggugut ni tadi kan. Rata-rata ramai dalam kalangan wanita yang mula datang bulan memang ada senggugut. Adakah ini normal dan apa kita perlu faham tentang senggugut ini sebenarnya? Okey, sebenarnya senggugut ni adalah keadaan ataupun fenomena yang normal untuk pesakit kita yang baru datang bulan. Kerana disebabkan oleh ketidakstabilan hormon di dalam otak dan juga di ovari. Sebab tu senggugut ni dia terbahagi pada dua, iaitu senggugut primer dan senggugut sekunder lah. Tu kebanyakan orang dia akan mengalami senggugut primer ketika fasa akil balik. So usually kalau mereka ni aktif dan mereka ni bersukan dan meningkatkan metabolism, senggugut ni akan di fasa yang boleh dikawal. Okey, dan selalunya dia akan hilang selepas kahwin. Kerana lepas kita kahwin, Cik Uyana, kita bahagia. So hormon tu lebih stabil. Betul dengar kita borak tadi lah. Betul dengar. Okey, tapi kalau senggugut sekunder, kadang-kadang dia makin teruk selepas kita berkahwin ataupun selepas akhir balik, kita sentiasa mengalami senggugut yang menyebabkan ketidakstabilan dalam kualiti kehidupan kita. So justru senggugut macam inilah yang kita perlu risau dan kita perlu kaji dengan lebih lanjut, adakah kita mempunyai penyakit endometriosis. Dan untuk kita ketahui kita ni sekunder ke primer ke, memang perlu berjumpa dengan doktor, ataupun kalau kita sendiri rasa macam selepas berkahwin macam doktor katakan tadi, macam tak hilang je senggugut ni. Itu macam mana? Okey, so itu soalan yang bagus sebab setengah orang cakap saya senggugut dah lama tapi saya punya amalan untuk hilangkan senggugut. Tapi benda tu belum confirm whether dia ada sekunder ataupun primer. Usually kalau senggugut primer, soalnya dia boleh dihilangkan dengan ubat-ubatan di farmasi sahaja. For example, kalau dia amalkan Benedromestrol ataupun paracetamol, dia akan hilang dan dia akan rasa benda itu adalah boleh dikawal dengan cara itu adalah usually adalah sekunder primer. Tapi sekiranya kalau dia makan ubat tu dan dapati masih lagi belum dapat dikawal, satu, nombor dua, dia membataskan aktiviti harian dia. Contohnya dia kerap ambil MC, dia selalu tidak boleh pergi ke tempat kerja ataupun sekolah sampai kawan-kawan mengatakan dia mengada-ngada. Sian dia. Kadang-kadang kawan-kawan kita tak faham apa yang kita rasa. Walaupun saya tak pernah menses, tapi saya faham. Tapi nampak memahami. Sangat memahami. So itu yang perlu kita kaji, betul ke kita ada sekunder. Okey, alright. Bercakap tentang sekunder dan juga endometriosis tadi, mungkin kita nak tanya jugalah kepada Puan Izzah. Okey, Puan Izzah katanya mengalami masalah senggugut daripada seawal kali pertama datang bulan, betul? Betul. Umur berapa masa tu? Dalam 14 tahun. 14 tahun. Okey, sampai ke hari ini masih lagi mengalami masalah senggugut. Sehingga hari ini sampai lepas bersalin lah. Masih ada lagi endometriosis stage 4. Okey, mungkin boleh kongsikanlah tentang endometriosis itu.
Saya mula-mula dapat tahu saya ada endometriosis ni pada tahun 2007. Masa tu umur saya 24 tahun. Saya dapat tahu mula-mula sebab saya tersalah makan. Kira nasib baik jugalah sebab saya dapat tahu. Selama ni saya macam buat tak tahu je lah. Bila senggugut tu buat tak tahu. Tapi bila salah makan, pergi hospital, so doktor operate. Pertama sekali, doktor perasan memang ada banyak tumpukan darah lah di perut. Patchy blood dekat perut tu terlalu banyak. So masa tu doktor terus buat open seizure, buat open surgery, kita panggil laparotomy untuk mengeluarkan endometriosis tu lah. Itu kali pertama saya dapat tahu saya ada endometriosis. Okey, maaf. Salah makan? Masa tu salah makan, lepas tu bila pergi ke hospital, doktor diagnose appendicitis lah, appendix. So bila buka appendix, normal. Tapi kenapa you sakit perut? So bila doktor buat further investigation, doktor nampak memang ada darah banyak lah di situ dan kita terus buat 2 operation lah, satu appendix, satu laparotomy. Itu kali pertama. Tapi masa tu saya tak tahu lagi stage 4. Kali kedua saya operate, baru saya tahu itu adalah stage 4 lah. 2 kali dah. Banyak sebenarnya yang dilalui oleh Puan Eza dan mungkin kita boleh backtrack sikit kan. Tahu didiagnos dengan endometriosis pada usia 24 tahun. Tetapi mula pertama kali datang haid tu pada sekitar umur 14 tahun. Jadi dalam tempoh orang kata dalam 10 tahun sakit ni kan, sakit senggugut yang bagaimana yang Puan Eza rasa? Dia sakit yang nak kena tahan sampai nak muntah. Sakit yang sampai kepala, sakit kepala, sakit sangat tahap kepala pun sakit sampai nak muntah-muntah. Memang sakit yang sampai berguling-guling. Sakit yang berguling-guling. Okey. Nak tanya, kadang-kadang orang cakap sakit senggugut tu sama macam sakit bersalin. Tapi sebab Puan dah melalui 2 fasa tu, fasa senggugut yang teruk dan juga fasa kesakitan melahirkan anak, mana lagi sakit sebenarnya? Saya rasa senggugut lagi sakit. Betul ke? Betul, saya rasa senggugut lagi sakit. Okey. Maknanya memang parah. Dia bersalin dengan siapa? Okey. Bersalin dengan siapa? Tapi kan doktor, daripada apa yang Puan Eza jawab tadi tu kan, maknanya kalau Puan Eza kata sakit senggugut tu lagi sakit, memang parah betul. Okey, sebenarnya kebanyakan kita punya pesakit endometriosis, dia suffer in silent. Sebab dia tak berani untuk pergi ke medical center untuk diagnose sebab dia rasa benda tu dimomokkan kerana perkara biasa. Dan sometimes bila dia cakap dekat kawan-kawan, ibu bapa, alah normal, tahanlah sikit, ambil ubat tu dan sebagainya. So itu menyebabkan mereka menyendiri dan suffer in silent. Sebab tu saya nampak kebanyakan pesakit endometriosis saya datang lambat. Macam Izzah sendiri, cuba tanya dia, masa second operation, berapa lama operation tersebut dan bagaimana komplikasi dan sampai dia rasa trauma untuk second operation. Berapa lama tu operation tu? Saya masuk OT 12.30, saya sedar masa tu dekat isyak. 8 jam, lebih 8 jam. Ya. Sebab penyakit endometriosis ni, kalau Uyana dengan Faizal nak tahu, dia disebabkan oleh darah haid. Okey, darah haid kita punya keluar melalui faraj. Tetapi endometriosis, darah haid ni dia melalui rahim tersebut, dia backflow ke dalam perut. Sebab tu Izzah cakap, bila dia backflow ke dalam perut, salah satu diagnosis dan menampakkan tumpukan darah yang berkumpul kat dalam tu. Lagi kerap kamu mengalami haid, lagi banyak darah yang berkumpul, lagi sakit. Sebab itu stage 1, 2, 3 bergantung kepada sejauh mana darah tu berkumpul dalam perut. Kalau secara keseluruhan yang banyak, that's why stage 4. Okey. Okey doktor, kita pun pergi pusing belakang balik semula. Kita tahu endometriosis ini punca daripada senggugut juga. Tapi sebab senggugut ni adalah perkara yang kita anggap biasa dalam kalangan masyarakat kita. Kalau kita cakap kat mak kita, mak sakit perut senggugut, takkan mak kita kata pergi hospital. Betul? Walaupun tiap-tiap bulan tak boleh bangun ke, berguling-guling, mengguling-guling ke, tak boleh nak makan dan sebagainya, sakit belakang kan, boleh jadi marah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ini dianggap sebagai perkara yang biasa. Jarang-jaranglah kita nak pergi ke hospital, berjumpa dengan doktor dan sebagainya. Ini mungkin kerana tak ada pendedahan ataupun masyarakat tak tahu bahawa dia boleh memberi kesan sampingan ataupun kesan jangka masa panjang yang teruk kepada seorang wanita itu. Apa kesannya? Okey, satu, kalau kita tengok dari kajian, 3 dalam 10 orang wanita ada mengalami endometriosis yang tidak dapat didiagnose secara terbuka. Jadi kesan sampingan yang pertama yang saya nampak adalah satu, kualiti kehidupan. Selalu MC, tak ada progression dan kerjaya sebab rekod track tak bagus. Nombor 2 adalah dari segi perkahwinan. Bila kita dapati mereka susah untuk mendapatkan anak sebab lekatan-lekatan darah itu akan menyebabkan tube tersumbat. So bila diorang buat ujian untuk infertility, untuk kesuburan, kenapa tube saya tersumbat? Macam tu. Sebab tube tak ada saraf untuk mengatakan dia sakit atau dia tersumbat. Okey. Nombor 3, kesan yang jangka masa yang panjang dalam 10 atau 15 tahun adalah kanser. Okey, kanser ovari boleh berlaku kepada endometriosis dan kajian sekarang mengatakan bahawa 5 ke 10% daripada endometriosis pesakit akan mendapat kanser dalam masa jangka panjang. Jadi kita kena faham, kita kena rawat endometriosis sebelum terlambat. Jadi maknanya kita boleh mencegah kanser ni pada berlaku kalau kita rawat endometriosis ni terlebih dahulu. Betul. Okey, baik. Mungkin Puan Eza boleh kongsikan juga, ada beza tak rasa senggugut yang dirasakan ni, okey, daripada awal dulu dan sekarang setelah melahirkan, ada rasa beza ataupun tidak?
sakit dia tu sama saja. Cuma bila lepas melahirkan ni, lepas jumpa Dr. Faizal, saya ada ambil ubat yang saya dah tak ada lagi lah rasa senggugut tu. Ubat dia untuk menghentikan haid. Endometriosis kena faham penyakit seumur hidup. Tiada rawatan untuk endometriosis. Selagi wanita itu akil balik sehingga dia menopause, selagi ada haid, selagi itu endometriosis akan ada. Jadi tugas kita adalah untuk stopkan period tersebut untuk mengurangkan sakit. Tapi setengah pesakit kita dia confuse. Kalau saya stop haid, adakah saya akan menopause? Itu saya nak tanya soalan tu. Dia memang kebanyakan single orang yang single, saya menopause, saya baru tak kahwin lagi dan sebagainya kan. Tapi Fiza sabar. Macam mana tu? Berdempak kita. Tapi kebanyakan ubat yang dibuat untuk endometriosis tidak mengganggu fungsi hormon ovary. Dia hanya menipiskan dinding rahim dan tiada haid, tiadalah kesakitan. Tapi orang fikir kalau tak ada haid dia menopause. Tapi sebenarnya fungsi ovary itu tak terganggu. Betul, kebanyakan pesakit bila dijumpa dengan doktor akan bagi ubat yang seumpama ini, mereka tak compliant. Sebab mereka rasa darah kotor kat dalam perut tu tak keluar tu, kau tak makan ubat, sedangkan dinding rahim nipis, mana ada darah yang sebab tadi doktor Google kot tu. Ini penerbit saya tanya, doktor kongsikan tadi. Kita boleh ulang lagi sekali. Walaupun dah diberikan ubat tersebut, tapi itu bukan bermakna kita telah pun menopause. Dan proses-proses kesuburan yang lain berjalan seperti biasa. Sebab tu orang on Visan, orang yang dalam ubat progesteron kita bagi, ada yang boleh mengandung semula jadi. Jadi jangan takut kalau plan untuk mengandung untuk ambil ubat tahan haid. Betul. Yang disyorkan oleh doktor. Bukan yang kita beli sendiri. Itu yang penting. Okey. Tapi kalau kita bercakap tentang endometriosis dan juga kaitannya dan dengan kanser ovari ini yang mungkin kita harus berikan pendedahan kepada masyarakat kita. Okey, satu doktor, mungkin doktor boleh terangkan juga bagaimana peluang untuk seseorang yang mengalami masalah endometriosis ini untuk melalui proses kesuburan ataupun untuk peluang untuk mereka mendapatkan cahaya mata. Okey, sebenarnya endometriosis tidak bersamaan dengan bayi tamu uji secara langsung. Semua orang ingat ada endometriosis bayi tamu uji, tidak sama sekali. Sebab endometriosis ini akan menyebabkan kerosakan telur dalam kilang telur iaitu ovary. Sehingga kilang telur itu tidak rosak secara sepenuhnya, dia masih ada peluang untuk mengandung semula jadi. Itu yang pertama. Nombor dua, sebenarnya orang ada endometriosis, masalah kenapa dia kena pergi ke bayi tabung adalah masalah tiub yang tersumbat. Sebab darah haid ni bersifat gam. Kalau dia berada dekat dalam perut kita, dia akan melekatkan segala organ termasuk tiub kita. That's why itu salah satu punca kenapa bayi tamu uji adalah pilihan, kerana tiub telah tersumbat. Okey. Nombor tiga adalah kalau kita berjaya untuk mengurangkan keradangan endometriosis secara total, kebanyakan pesakit kita akan subur seperti biasa. Tapi cumanya Uyana dengan Fiza, ini adalah pembedahan yang dilakukan oleh Puan Izzah lah. Kita nampak kat sini pembedahan ini kalau kita masuk, ini kamera yang kita masuk secara laparoskopik, nampak tak yang kuning-kuning tu semua adalah pelekatan-pelekatan usus dan juga omentum ataupun selaput perut di atas dinding perut. Kalau saya kan tengok mata biasa ni, saya tengok cantiknya perut dia. Tapi sebenarnya nampak kita macam nak masuk dalam perut macam maze, pusing kiri pusing kanan tak jumpa perut. Sekarang baru itu sebab melekat-lekat. Ya, melekat-lekat. Itu melekat tu. Itu melekat. Itu nama dia falciparum, itu dia punya hati. Dan kalau kita pusing kat sini kat bawah tu tak nampak apa-apa. Rahim dia kat situ. Dan kita tak boleh nak go through. Doktor, Yana boleh kakak tanya soalan? Adakah berlakunya faktor senggugut ini, endometriosis ini, ada disebabkan oleh faktor-faktor sekeliling, faktor pemakanan, faktor lifestyle ataupun faktor keturunan, doktor? Okey, itu juga salah satu persoalan yang selalu pesakit tanya pada kita. Kebanyakan fikir kalau mak saya ada endometriosis, aku pun mesti ada. Itu dalam 5 ke 10% sahaja. Kebanyakan pesakit kita sekarang berlaku secara semula jadi atau istilah perubatan dikatakan sporadik. Tak tahu sebab apa, tapi mengikutkan kajian kadang-kadang sebabkan oleh stres, pekerjaan, stres daripada radiasi, penggunaan telefon dan sebagainya yang menyebabkan oxidation stress kepada sel-sel dalam kelenjar endometrium yang menyebabkan melimpahnya darah tu keluar daripada rahim. So, pemakanan pun ada. Kebanyakan pesakit kita yang suka memakan benda yang tinggi estrogen. Contohnya soya, base dan sebagainya. Walaupun tak secara langsung, tapi ada kajian mengatakan ia berterlibat secara tidak langsung. So, soya base contohnya ada yang mengamalkan susu soya sahaja. Kalau pergi Starbucks ke apa ke nak soya milk, okey, untuk kurangkan nak diet kan. Tapi salah lah ni. Tak, maksudnya boleh tapi jangan berlebihan. Tempe boleh makan, doktor? Boleh tapi jangan berlebihan. Semua boleh tapi jangan berlebihan. Saya ada seperti tempe kat office. Sekejap lagi saya nak tanya juga, doktor, antara fakta ke mitos, saya tak tahu dari segi pemakanan. Tetapi sebetulnya saya nak tanya dulu kepada Puan Izzah. Puan Izzah, sekarang bagaimana keadaan dari segi daripada awal operation dulu? Adakah dah semakin membaik?
Alhamdulillah semakin membaiklah. Memang kualiti hidup tu semakin bertambah lah. Okey, tetapi bagaimana sebenarnya senggugut, endometriosis ini memberi kesan kepada kehidupan Puan Izzah secara keseluruhannya? Mungkin dari segi pekerjaan, macam yang doktor kata tadi kan. Kalau kita sebagai macam HMC je pekerja ni. Berapa hari MC? Teman-teman sekeliling pun mungkin dia orang rasa macam, dia ni mengada-ngada ke, betul ke sakitnya? Macam mana dia memberi kesan kepada kehidupan? Of course lah, memang memberi kesan kepada pekerjaan lah. Pernah masa saya operation pada tahun 2017, saya pergi office, memang semua staff cakap, Puan ni kenapa? Berkerut je muka, tak boleh nak berdiri, kenapa ni? Tak boleh, semua tak boleh. Saya kata saya tak tahu, saya sakit perut. Masa tu memang saya tak tahu kenapa. Yang saya buat operation 8 jam tu lah yang dia dah menyebabkan pelekatan-pelekatan, membuatkan saya punya organ semua bergumpal. Dalam tu yang doktor kata tak nampak kat mana organ tu sebab dia berkumpal, ovary bercampur dengan pundi kencing, bercampur dengan, memang dia melekat, tak berada pada kedudukan dia yang sepatutnya lah. That's why memang rasa sakit. So bila lepas bersalin dah makan ubat macam Dr. Faizal bagi tahu tadi, memang almost kata memang tak ada sakit untuk setiap bulan tu, memang tak ada sakit lah. Dan saya orang yang jaga makanan juga. Sekarang tak adalah, dululah saya sampai tak makan kicap tau. Sebab favourite saya tu soya. Saya tak makan kicap. Okey, faham. Saya tak makan kicap. Lepas saya operate yang kali kedua tu, doktor kata lepas operate you kena pregnant terus lah. Tapi saya kata tak apalah, kita bagi masa mungkin dalam 3 bulan kita try untuk pregnant naturally, tapi jaga kesihatan. Jogging, exercise, kawal stres, tak makan kicap, tak makan ayam suntik, tak makan, semua tak makan. Tapi lepas 3 bulan kita kata, okey doktor, saya dah ready untuk buat fertility treatment. Doktor kata, sorry, you punya cyst besar sama masa you buat operation hari tu. Saya kata, macam mana? Kenapa tu? Sebab dia boleh datang kembali. Recurring kan? Endometriosis seumur hidup. That's why kena. Sebab tu doktor kata lepas operation kena terus mengandung? Yes. Sebab tu masa dia datang kat saya pun, dia tak nak datang kat saya sebab dia dah ada pengalaman ngeri. Tapi ada kawan kenalkan dan saya datang dan saya cakap dekat dia, selalu cara untuk kita kurangkan keradangan endometrios adalah dengan mengandung. Sebab dalam masa 9 bulan tempoh kandungan, tiada hormon estrogen dalam badan. Ada progesteron sahaja yang mana dia akan membersihkan keradangan tu dalam masa 9 bulan. Sebab tu lepas operation, sama ada dia makan ubat untuk stop haid ataupun dia terus kita ikhtiar untuk mengandung. Okey. Tapi saya nak tahu juga, ada tak kemungkinan... Angkat tangan ke tadi? Angkat tangan. Betul, saya nak tanya soalan kat universiti kan? PhD kan? Adakah sebenarnya ada faktornya kalau seseorang tu dia tak ada pun rasa senggugut yang teruk. Senggugut dia syasya je, macam normal lah. Boleh dikawal lah kan. Tapi ada tak kemungkinan seseorang itu mungkin mengalami masalah endometriosis, cyst, fibroid ataupun perkara-perkara lain? Betul. Soalan yang bagus sebab endometriosis tidak berkaitan langsung dengan simptom. Ada yang macam Izzah yang guling-guling bila kita buat skop nampak stage 1 je endometriosis atau tak ada pun endometriosis. It's just a primary punya senggugut. Tapi ada yang sangat teruk stage 4 tapi tak rasa sakit langsung. Usually kalau pesakit macam ni datang dekat kita disebabkan oleh faktor kesuburan. Kenapa dia kahwin lepas 5 tahun tak dapat anak? Ada bila kita buat skop kita dapati ada endometriosis stage 3 yang menyebabkan pelekatan dekat tube dia. Yang selama ni dia tak tahu sebab dia tak ada senggugut. That's why endometriosis ni dia sangat kompleks. Dia bagusnya datang dengan peringkat awal kalau dia ada senggugut. Kalau peringkat yang seterusnya adalah kalau dia tak ada senggugut tapi datang disebabkan oleh kesuburan. Infertility. Infertility. Okey, baik. Jadi sangat-sangat penting untuk kita kenal tubuh kita bagaimana dan cara terbaik adalah pergilah buat check up. Berjumpalah dengan doktor. Betul tak Dr. Faizal? Okey, baik. Saya nak tanya salah satu soalan oleh rakan kita di Facebook. Ni soalan untuk doktor. Dari Wan Hanum. Dia kata, benarkah minum teh tak elok masa datang haid? Minta penjelasan sikit doktor. Saya tak ada fakta dari segi saintifik kenapa minum teh tu tak elok. Sebab bagi saya teh tu dia satu stress reliever. Okey, dia adalah satu, tapi dia ada unsur kafein juga yang membolehkan orang yang kalau dia haid kadang-kadang dia suka minum kopi untuk kurangkan dia punya senggugut, moody dan sebagainya. Satu dia suka minum, tapi dari segi saintifik dia tak ada cakap tak boleh minum teh kalau senggugut, tak ada. Okey, kalau air sejuk pula? Air sejuk. Sebab orang kata kalau minum air sejuk tu dia akan jadi lagi sakit. Mak saya cakap kalau kakak saya haid je, jangan minum air sejuk sebab kadang-kadang air sejuk boleh menyebabkan kembung. Bila kita tengah haid, kadang-kadang kita perut kita kembung, bloated. So kalau kita minum air sejuk lagi kembung. Itu dari segi mitos. Jadi digalakkan untuk minum air suam-suam panas. Kita panggil warm compression, warm environment. Okey, meaning kalau kita tuam perut ketika senggut tu bagus juga. Bagus. Sebab dia meningkatkan pengembangan pembuluh darah dan mengurangkan rasa senggugut. Okey, tapi nak tanya juga, ini soalan daripada Azian Muhammad. Dia kata kalau senggugut lepas tu keluar ketulan darah, adakah itu tanda atau
tanda atau itu hanya benda biasa saja. Tapi ada juga orang yang dia memang datang bulan, dia tak ada proses senggugut. Tapi dia punya darah haid tu memang keluar berbentuk ketulan-ketulan tu. Normal ke abnormal? Normal. Okey. Normal. Saya selalu pesakit saya, sorry saya cakap kat sini, ambil gambar darah haid yang dia hantar kat saya. Doktor, ni normal ke tidak? So saya dah jumpa berbagai gambar. Tapi bagi saya semua normal. Okey. Sebab bagi saya jenis ataupun gumpalan darah atau sebagainya itu dia tidak membawa apa-apa erti kepada sama ada dia ada masalah sampingan, fibroid ke, tak ada. Dia bau pun tak ada. Okey, tetapi apa yang membuatkan kita betul-betul perlu ada rasa khawatir ataupun risau tu? Kalau keadaan ni bagaimana? Keadaan macam mana? Satu, senggugut yang luar biasa yang tidak boleh dihilangkan dengan cara ubat di over the counter. Nombor dua, sekiranya kalau kita ada period yang kerap sangat, dalam satu bulan tu 2 kali ataupun 3 kali. Dan kita panggil intermenstrual bleeding tu adalah salah satu daripada tanda untuk kanser rahim. Kalau tak period untuk tempoh yang panjang? Okey, selalunya kita cakap kalau wanita ni dia perlu 4 kali period dalam masa setahun. Kalau period dia setahun sekali itu tak bagus. Kerana dia terlampau expose kepada estrogen yang merupakan precursor pada kanser. Setengah pesakit saya dia suka period dia setahun sekali je macam raya. Sebab dia boleh solat, dia boleh ni. Ya, betul. Tapi sebenarnya kalau 3 bulan tak datang period, bukan hukum, saya bukan ustaz. Bagi saya akan sarankan dia untuk ambil pil untuk keluarkan period dia dalam masa 3 bulan sekali kena period. Sebab kajian menunjukkan bahawa is enough to have 4 period in 1 year to reduce risk of cancer. Okey, kalau bagi mereka yang mengambil ubat yang diberikan oleh doktor tadi tu, adakah mereka juga akan melalui fasa sebegitu? Ya, macam ni, kalau orang yang macam Izzah yang ambil endometriosis punya ubat, dia tak akan period langsung. Tapi itu bagus untuk mereka sebab dia orang dalam konteks yang berbeza di mana haid boleh menyebabkan kemudaratan kepada mereka. Tapi Uyana cakap ni kalau bila dia nak datang, macam period tak datang langsung, tapi tak ada sebab, tak tahu sebab apa, tapi usually sebabkan oleh masalah hormon, kegemukan dan sebagainya, dia boleh menyebabkan period tak datang langsung. Itu kena jumpa doktor dan wajib untuk turunkan period setiap 3 bulan sekali. Okey. Izzah juga ada sejarah yang mana ibu sendiri mengalami kanser ovari. Jadi bagaimana perkara ini juga memberikan Izzah rasa satu kesedaran untuk membuat rawatan dengan doktor? Sebenarnya mula-mula saya dapat tahu saya endometriosis ni, mak saya pernah cakap dengan saya, mana awak dapat sakit ni? Dia pernah tanya macam tu tau, adakah daripada dia ke? Dia memang, masa saya tak terfikir sampailah bila ada topik ni kata senggugut dan kanser ovary. So dia banyak kali tanya, macam mana boleh dapat sakit ni? Manalah awak dapat sakit ni? Dia tanya banyak kali lepas saya buat operation tu lah. So bila dapat tahu yang mak ada kanser ovary, lagilah memang risau. Memang of course risau. Anak lepas ada anak ni risau kalau endometriosis tu boleh lead kepada kanser ovary. That's why lah jumpa doktor. Doktor kata makan ubat. So kita makan ubat. Memang kesan ubat tu berlainan pada setiap orang. Pada saya dia memang memberi kesan dari segi emosi lah. Sebab kita makan ubat hormon. So kita dari segi emosi memang memberi kesan. Tapi itu sajalah ubat yang ada. So kita redha. Okey. Baik, tetapi kan doktor, kalau daripada apa yang Puan Eza cakap tadi tu kan, adakah mereka yang ada sejarah keluarga hereditary mereka itu menunjukkan yang ada kanser ovari dan ada sejarah endometriosis dan sebagainya, adakah mereka ini perlu lebih risau walaupun tadi doktor cakap sebenarnya sekarang ni pun dah banyak sporadik kan? Dari konteks kanser ovari, dia berkaitan langsung dengan konteks kanser breast. Sebab breast, ovari, stomach, dia ada satu condition namanya Lynch-2 syndrome di mana disebabkan oleh keturunan keluarga. Macam Izzah, memang ibunya mempunyai kanser ovari, tapi mungkin atau tidak berkaitan dengan endometriosis yang tidak didiagnose untuk ibunya sebab dia lahir anak semua okey dan sebagainya. Tapi Izzah sendiri bila ada endometriosis, dia punya risiko lebih tinggi sebab dia ada faktor kanser ovari dalam keluarga dia, di mana mungkin tisu ovari dia itu sangat-sangat sensitif untuk perubahan ataupun penyakit ni. Sebab orang yang ada kanser ovari yang berkaitan dengan endometriosis ialah disebabkan endometriosis itu menyebabkan tisu itu berubah menjadi kanser disebabkan keradangan yang sangat panjang, disebabkan oleh keradangan penyakit inilah. Macam Izzah sendiri, sebab dia ada penyakit endometriosis dan juga sejarah keluarga, saya monitor dia 2 benda. Satu, saya monitor scan, tengok sis tu ada balik ke tak ada balik. Nombor 2 adalah ujian darah. Nama dia CA125 yang merupakan markers untuk ovarian cancer. So far, touch wood, Izzah punya CA125 memang sangat rendah lah. Maksudnya normal. So that's why saya selesa untuk Izzah tu masih lagi honeymoon period lah. Tak payah nak ke anak nombor 2 lagi. Sementara dia nak kena kontrol emosi dan sebagainya. Faham. Ubat hormon tadi kan. Ada banyak sebenarnya kita nak tanya lagi kepada doktor, tapi masa dah pun tamat dan dah tamat, mencemburui kita. InsyaAllah
ada kelapangan kita akan kongsikan lagi. Tapi apa pun bagi anda yang mungkin mengalami masalah-masalah sebegini, Uyana dah tanyakan kepada doktor tadi, harus berjumpa dengan doktor jika anda ada rasa kelainan pada tubuh badan, rasa luar biasa daripada biasa. Betul. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Faizal Ahmad, pakar reproduktif dan onkofertility, dan juga kepada Puan Nurul Izzah Muhammad Zain, didoakan agar sihat dan dapat menjaga anak sebaiknya. Amin. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat perbincangan kita pada hari ini. Senggugut jangan ambil ringan. Kalau anda rasa ada perbezaan, ada perkara yang mungkin tak sama macam orang lain, jangan berborak bersama rakan-rakan ataupun jangan cuba yang anda Google, tapi pergi berjumpa dengan mereka yang lebih pakar. Betul. Dan lebih penting, jangan cakap orang yang senggugut tu ngada-ngada. Okey, baik. Kita nak berehat. Kata kejap. Air nanas macam mana air nanas? Air nanas boleh. Tak semua orang cakap air nanas tu boleh menyebabkan keguguran. Salah lah. Salah Boleh okey. diminum. Boleh minum. Okey. Okey. Kita berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Kalau air kelapa bolehlah. Boleh. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Uyana, kita nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton, khususnya kepada usahawan-usahawan PKS. Ini dia, Persatuan Kebangsaan Usahawan Wanita Malaysia atau NAWIM akan menganjurkan persidangan ESG dan masterclass untuk peneraju perusahaan kecil dan sederhana PKS 2023 yang akan berlangsung dari 3 hingga 5 Oktober di Pusat Pameran dan Convention Madrid dan Hotel Majestic Kuala Lumpur. Kepada yang berminat untuk mengadaptasikan ESG dalam organisasi masing-masing, anda boleh layari www.esg2023.nawim.org.my untuk maklumat lanjut berhubung persidangan ini. Tuntutan yuran pendaftaran boleh dibuat dari HRD Corporation. Maklumat lanjut semua ada tertera dekat kaca skrin anda sekarang ini. Okey. Sekarang ni kami nak kongsikan sesuatu kepada anda yang mungkin tak tahu nak buat apa di hujung minggu ni. Ini antara aktiviti yang boleh anda lakukan, iaitu kuih piknik manis pahit bersama. Piknik! Dan untuk itu kita bersama dengan Dina Azmi, Ahli Jawatankuasa Keretapi Sarung 2023, dan juga Kai Hassan, penyampai radio Molek FM. Molek sungguh. Hello. Uyan bersama Kak Fiza pun sama. Sihat Kak? Sihat, Alhamdulillah. Okey, yang nak tanya kepada Dina dulu. Kalau cakap tentang Keretapi Sarung, kita tahu ini memang antara acara ataupun aktiviti tahunan yang setiap tahun dijalankan. Tapi ini tahun ni berbeza sikit. Tahun ni dia ada acara kuih piknik dan Keretapi Sarung Ikat Tepi ni. Apa kolaborasi ni? Sebenarnya ini partnership antara kita dan Media Prima. Dan Samik Ahmad berterima kasih kerana ini tahun pertama yang rasanya kita membesarkan lagi program. Dan fokus je kita, bila kita cakap pasal perpaduan, sometimes benda ni kita tak nampak tapi hanya boleh dirasai. Macam mana nak rasa? Inilah program dia sebenarnya. Bila semua orang tak kira latar belakang, tak kira bangsa, agama, dapat berkumpul, naik train sama-sama sampai ke satu tempat dan enjoy makanan Malaysia. Awak suka kuih apa? Saya suka kucing. Laju pasal makan laju Wanita dengan makan memang tak boleh pisah. Kai sendiri mungkin boleh kongsikan tentang participation anda dalam acara ini. Baik, untuk kali ini, sebelum ni kita dah pernah buat untuk kuih ni, hari kuih sebelum Merdeka itu kita dah buat dekat Balai Central Market. Lepas tu kita buat lagi sebab sambutan dia sangat menggalakkan. Kita buat lagi dekat Balai Berita Bangsa dan lepas pada itu kita nak sambung lagi bersama-sama dengan Keretapi Sarung. Ini semua untuk orang luar, penonton yang minta bekerjasama. Lepas tu kita nak bawa kuih-kuih ni, kita piknik bersama selepas Keretapi Sarung waktu Hari Malaysia nanti. Jadi kita buka untuk orang luar. Ini bukan orang dalam, bukan koloni Bukan. Ini satu Malaysia boleh datang. Malaysia tak nak kita datang. Datanglah. Sebab nanti kita akan buat dekat dataran Merdeka. Okey. Dan program ini sangat sesuai sebab dia sebenarnya OOTD. Tolong. Perempuan FYP kat TikTok. Sesuai untuk semua. Jadi kalau siapa yang ada anak kecil, family, warga emas, semua boleh join. Boleh. Ada syarat ke kena pakai kain sarung ke apa? Tak ada, tapi tema tahun ni etnik. Jadi maksudnya kita pakai apa yang melambaikan identiti kita. Okey, tapi selain daripada aktiviti piknik, ada kuih-muih yang pelbagai ni, apa lagi antara aktiviti ataupun perkara-perkara lain yang mungkin dapat menarik perhatian pengunjung-pengunjung kali ini? Betul. Yang datang dia takkan makan je. Kita makan sambil bersantai, nama pun piknik. Kita akan bawakan artis bersama-sama dengan yang datang nanti. Apa yang akan ada? Kita Syafiq Kai ada.
Lepas tu kita ada Amir Jahari juga. Lepas tu ada pelakon-pelakon daripada Tonton juga. Lepas tu kita makan bersama sambil bergambar, sambil kita buat video, sambil kita post dekat media sosial. Nama pun piknik. Jadi hari tu kita raikan sama-sama. Masyarakat majmuk yang datang itu bukan sahaja orang Malaysia, malah orang luar pun kita raikan bersama-sama. Sebab itulah memandangkan kita ni rakyat Malaysia dengan kita raikan kuih itu. Wah, seronok yang berjoget. Saya tengok yang berjoget tu ada nampak kawan kita Azizul nama dia. Ampun. Kaki joget dia. Tapi announcer Molek FM pun akan ada. Ya, announcer Molek FM. Bukan Molek FM saja. Kita ada Cool 101 juga dan juga kita ada penyampai-penyampai radio daripada Hot FM. Mungkin KJ pun akan turun. Tu dia. Okey. mana tahu. Dan nak tanya Dina lah kan. Kalau mereka yang nak hadir ke aktiviti ini, apa caranya ataupun ada ke sebarang bayaran dikenakan kepada mereka ni? Okey, program ni totally free. Tapi of course, Kereta Api Sarawak takkan berjaya tanpa kita punya kolaborasi bersama Rapid KL, tanpa DBKL dan juga tanpa penaja-penaja kami. Macam Wonder Coffee tahun ni contohnya. Tapi di samping itu, untuk join program Kereta Api Sarawak, perlu jumpa di antara 7 stesen. Nanti akan rasanya akan tunjuk dekat skrin juga. So 7 stesen ni biasanya pukul 8.30 pagi. Akan ada aktiviti dekat di stesen-stesen dan sama-sama bergerak ke Dataran Merdeka. Okey, dan tarikh bakal berlangsungnya aktiviti ni Hari Sabtu ni. Jadi siapa ibu-ibu tak ada program, tengah fikir nak bawa anak mana, jom sertai kami. Maknanya memang pada Hari Malaysia sendirilah ya. Ya, sebab kita nak raikan Hari Malaysia. Jadi inilah perpaduan lah sebenarnya. Okey, Kai. Ya. Apa lagi ajaklah kawan-kawan datang. Okey, baik. Follow saya dan juga follow Yana, Kak Fiza. Jom ramai-ramai datang untuk kita sama-sama saksikan ataupun kita meraihkan piknik kuih dan juga Kereta Api Sarawak pada Hari Malaysia nanti 16 September. Berjumpa dengan selebriti, kita sama-sama bergambar, kita buat video, upload dekat TikTok, FYP confirm. Okey, jawapan dia satu saja. Kuih favourite? Kuih favourite saya? Kuih lapis. Bukan. Dia tanya Buah Melaka. Buah Melaka. Buah Melaka. Tina, Sri Muka. Sri Muka. Okey. Buah Melaka ya. Okey, apa bahan-bahan buah Melaka? Gula Melaka. Lagi? Lepas tu nyok-nyok. Kelapa. Okey. Nyok kelapa. Okey, lagi? Tepung lah of course. Okey. Betul. Okey, kepada anda jangan lupa untuk turut serta dalam piknik kuih. Okey, pada hari Sabtu ini 16 September 2023. Bawalah semua orang. Okey. Awak tanya saya lagi sekali, saya suka kuih apa? Awak suka kuih apa? Saya suka kuih koci. Dia pandai masak kan? Tunjuk. RM2. Tapi sekejap lagi kami nak kongsikan kepada anda demonstrasi untuk buat kuih koci. Suka tak kuih koci? Suka. Kena stay lepas. Makan free saya suka. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, kembali bersama kami di Wanita hari ini. Ada seorang dengan sarung tangan, seorang dengan tisu. Ini maknanya apa? Kami dah rasa kuih koci tadi. Itu bukan apa. Suruh kita nak kongsi kat penonton. Nak cakap sedap ke tak sedap, kita kena rasa dulu. Memang sedap pun kita kongsi. Boleh tak rasa untuk kali kedua? Boleh. Yang kali kedua kita rasa kuih ni pula. Boleh. Okey, kita bersama dengan Puan Nuzlida Abdul, okey, dari dapur.kg. Okey. Dan hari ini nak kongsikan dengan kita cara nak buat kuih koci. Ini apam Solo tadi disebut. Apam Solo berinti kelapa. Solo. Apam Solo sesuai untuk saya. Okey, apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat kuih koci ni? Antara bahan-bahan yang kita gunakan tepung pulut, pulut hitam, inti. Apa tu? Pulut hitam. Pulut hitam. Okey, inti yang kita dah siap bulat-bulatkan macam nilah. Lepas tu daun dan dadi dia. Dadi ni saya dah siapkanlah tadi. Cuk, inti dia ni apa saja dalamnya? Inti dia kelapa yang saya masak bersama gula merah, gula pasir, gula Melaka dengan garam dan pandan lah. Daun pandan. Cuk. Gula mana? Ya. Cuk, rasa macam kuih pau. Oh, ya ke? Pau kelapa. Betul. Sebab dia ada penaik kot. Dia Tapi tak, masih lagi rasa apam dia tu. itulah bahan-bahan. Masih. Sedap. Okey. Okey. Kita cakap tentang kuih Malaysia ni kan, sememangnya unik. Kalau kita tengok tentang kuih koci ni, ada macam-macam proses pembuatan dia. Ada daun pisang, ada inti, tepung lagi. Okey, mungkin boleh kongsikan cara pembuatannya sebenarnya. Okey, cara pembuatan dia mula-mula kita sebelum tu kita kena didihkan air dululah. Didihkan air tu menggelegak dulu macam ni. Oh, macam ni. Mula-mula kita satukan tepung pulut. Okey. Okey. Tepung pulut hitam.
Tepung pulut hitam. Ya. Okey. Bahan dia simple. Bahan dia simple tapi sangat renyah lah nak buat. Itulah saya dengar juga orang cakap nak buat kuih koci ni antara kuih kita tradisional yang satukan agak sini. susah. Betul. Okey, masukkan air sikit-sikit dulu Air ni kita agak-agak je lah. Air biasa je Air biasa je. Okey. Tak payah tak ais ke apa tak payah lah. Tak payah air kosong. Air biasa. Okey. Buat macam ni. Uli dia macam ni. Sampai dia tak melekat kat tangan lah. Okey. Tambah sikit air lagi lah. Dia kalau koci ni kan, dia orang kata padanan antara inti dengan dia punya dadah ni. Ya betul. Dia ada Itu yang orang lemak-lemak, kata, ada rasa manis, ada rasa masin-masin sikit kan daripada dadih dia. Sambil puan buat ni kan, kita tunjuk Yana dekat penonton ni memang kenapa kita cakap sedap, kita tak tipu ya tuan-tuan dan puan-puan. Tak beropak ya. Sebab kita orang dah rasa sebab dia punya dadih ni memang lembut dan cair. Dia tak keras. Kadang-kadang kalau kita beli kuih koci ni, kita buka-buka dia dah jadi keras. Betul. So kemudian dia punya tepung ni pun lembut. Jadi memang sedap. Macam kalau dah buka kena rasa lagi sekali apa? Macam lah tu sebenarnya. Okey. Bila dah macam ni, dah jadi dah ni. Okey, dah jadi macam ni kita selalu setimbang. Hari ni saya agak-agak je lah. Kita ambil sikit dulu macam ni. Dan kita bulat-bulatkan, tekan tengah ni macam tu. Dan masukkan inti. Okey, nak cubalah. Okey. Macam tu. Masukkan inti lepas tu tutup. Tutup dia. Macam mana bulat-bulatkan? Bulat-bulatkan, tekan tengah-tengah tu. Then baru masukkan inti. Tekan macam ni? Betul. Ni dah boleh ke ni? Jadilah dia. Macam ni lah. Masukkan inti. Lepas tu letak tepung. Letak tepung untuk elak daripada melekat melekat. lah dekat atas Dah cukup tepung ni. Macam ni lagi sekali Tambah lagi. Saya ajar lagi. Saya rasa saya belilah. Macam ni. Tekankan dia. Macam ni. Nampak? Kak Syira ni yang moden punya Kak Syira. Ini macam ni dia keluar. Okey, baik. Lepas dah bulat-bulatkan dia macam ni, kena rest dia dulu ke boleh terus masukkan tak payah. Boleh terus masukkan dalam air mendidih ni. macam ni lah. Okey, bila nak tahu yang dia dah boleh diangkat? Kita bila kuih tu dah timbul lah macam ni. Ni dah boleh angkat lah. Saya angkat lah. Dah boleh angkat. Kita letak tepung sikit. Boleh. Kita satukan dengan kawan-kawan dia. Wah. Excited buat kuih koci. Lepas tu masukkan dalam dadih ke? Masukkan dalam dadih. Masuk dalam kacau ya. Masukkan terus. Okey, baik. Okey, dah boleh masukkan. Nampak dia macam apa? Kenapa dia macam tekstur dia macam tu? Tekstur dia memang kena macam ni lah. Sebab dia sebab tepung pulut tu tadi ke? Tepung pulut tepung pulut dan tepung beras lah. Okey. Lepas tu? Lepas tu barulah kita susunkan daun. Ni saya tak terkira Ni saya nak buat juga boleh? Boleh. Dia nak ambil glove ni. Saya buka glove boleh sebab tak selesa. Boleh. Sekejap ya. Untuk nak balut dia memang kena ni buang glove. Okey. Mungkin boleh kongsikanlah selain daripada kuih koci ni, apa lagi antara kuih-kuih lain yang kebiasaannya puan buat? Antara kuih-kuih saya juga buat roti jala, ada apam solo. Itu je lah. Tapi kan nak tanyalah, nak buat kuih tradisi ni dia bukan mudah, dia bukan boleh belajar macam tu je. Macam mana puan dapat kemahiran ni sebenarnya? Kemahiran sebenarnya saya masuk kelas. Idea daripada mak mentua saya lah. Sebab kuih ni tak semua orang boleh buat, tapi orang suka makan. Itu yang saya lah antara orang saya buat tu. Lagi-lagi kuih apam solo. Ya betul. Pertama kali saya makan awak. Sama kan? Tapi bukan untuk orang Solo je tau. Okey, boleh ya. Yang ni cerita sikit sejarah. Okey, nak cuba. Apam solo ni sebenarnya daripada tepung gandum, tepung beras. Dikacau lah. Lepas tu kita kena rehatkan dia. Baru kita masukkan dalam acuan lah. Okey, tapi kalau kita tengok dekat atas ni siap ada lukisan-lukisan memang macam tu dulu kan? Ya betul. Nak jadi tak? Tu macam lemak boleh lah. Nak cuba lagi. Nak cuba? Alah, dia macam tak kemas cakap buat. Okey, saya buka benda saya. Tu macam nasi lemak. Macam mana kakak lipat jadi macam ni? Dia macam ni. Saya tunjuk lagi sekali ya. Tunjuk sila. Jadilah. Okey, letakkan macam ni di atasnya. Lepas tu tambahkan dadi sikit. Okey. Lipat. Okey, kalau orang nak buat tempahan puan, berapa hari sebelum kita kena buat tempahan tu? 3 hari sebelum lah. 3 hari faham sebelum. dah. Okey, faham dah. Kita pin ni bawa ke bawah macam tu. Okey, mungkin boleh kongsikan IG kalau penonton nak cuba buat satu? Nak try ke? Boleh. IG-nya kalau penonton nak tengok kuih-kuih yang ada. Okey, IG-nya apa puan? IG-nya IG nanti itu Dapur Kampung, dapor.kg. Kampung. Dapur Kampung. Okey. Cukup tak dada dia? Boleh lah. Boleh lah. Boleh je nak tambah lagi. Cukup dah tu. Okey.
Baik. Sebab tu kena buka glove. Betul, kena buka glove. Ni dah tak boleh ni. Okey, Fiza jadi ke tu, Fiza? Saya cuba Nampak macam jadilah. Nampak macam jadi. Jadilah. Kena kemas sekali. Kena kemas lah sebab glove ni susah kan. Tengok. Jadilah daripada saya. Tengok tu turun jadi apa tu saya tak tahu. Okey, kita nak kongsikan sesuatu Yana. Betul. Berkenaan dengan filem Doh. Bersedia untuk lakonan sensasi Syafiq Kyle dalam telefilm Doh yang akan bersiaran hanya ditonton bermula 16 September ini. Menceritakan Faiz yang terpaksa menguruskan bakery peninggalan ayahnya sambil melayani kerenah ahli keluarganya yang unik. Apabila sebuah bakery moden popular muncul, Faiz terpaksa mencari cara inovatif untuk mengekalkan tradisi dan apa yang akan berlaku selepas itu. Saksikan telefilm Doh bersama lakonan hebat oleh Syafiq Kyle, Sherlyn Seo, Aida Amron, Faris Iskandar dan ramai lagi. Hanya ditonton dengan langganan serendah RM9.90 dan saksikan segala detik indah. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Puan di atas perkongsian tadi. Dan inilah dia kan kita cakap untungnya kita dekat Malaysia ni. Kita cukup bersatu padu dengan adanya perpaduan ni. Kita juga boleh mengenali adat dan juga budaya antara kaum ataupun etnik yang lain. Dengan makanan pun kita boleh lakukan. Betul. Kejap lagi kita nak rasa pula apa ni kuih jala-jala ni. Okey, baik. Untuk hari ini sampai di sini sahaja. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang setia bersama dengan kami selama 1 jam ni. Esok, hari Jumaat, akan bersama dengan rakan-rakan setugas kami yang lain membawakan Sempena Hari Malaysia. Jadi esok kita nak kongsikan ada menu dan juga kita nak kongsikan tentang adat dan juga budaya daripada Sabah dan juga Sarawak. Jadi pastikan terus bersama dengan kami esok di WHI TV3. Untuk hari ini kami undurkan diri terlebih dahulu. Stay safe semua. Assalamualaikum. Bye. Okey. Tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita